Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, good morning. Kita menggembirakan hati-hati orang-orang yang sedang bercuti dekat Sabah sana. Tak reti-reti nak balik lagi. Makanya hari ni orang yang tak pergi Sabah kena ambil alih Teppanyaki meeting. Masya Allah. So ada 68 manusia-manusia ajaib depan mata Kak Miza sekarang ni. Okay, so boleh share lagi link Teppanyaki ni kepada kawan-kawan yang dah join forever, yang belum join forever, supaya kita semua dapat manfaat, dapat ambil semangat orang-orang yang sedang berusaha, orang yang sedang gembira, yang belum gembira jugalah. Okay, link Kak Miza dah bagi dah. Boleh bagi kat kawan-kawan yang dah join, yang belum join pun okey je, sebab kita nak sama-sama naikkan semangat. Tadi ada kawan Kak Miza tanya, Teppanyaki tu apa? Teppanyaki. Korang masuk meeting Teppanyaki ni, korang ni tahu tak Teppanyaki tu apa? Teppanyaki tu apa? Bukan takoyaki. Apa makanan tu? Kau jangan ingat makanan je tau. Teppanyaki ni tak tahu. Tengok tak tahu. Serius lah tak tahu. Santai-santai pagi. Masya Allah. First time join tak tahu. Teppanyaki ni kuali. Kuali yang dipanaskan. Kuali panas. Korang rasa kalau korang letak tangan kat kuali panas apa? Kalau duduk dekat kuali panas rasa apa? Ya Allah tak tahu. Dah berapa lama dah join takoyaki meeting pula. Aduh, Teppanyaki meeting kan? Inilah tujuan dia, insyaAllah untuk Malay, untuk bahasa Melayu kita arrangekan setiap hari Isnin dan setiap hari Rabu. Ni yang baru tahu masuk Teppanyaki ni, setiap kali korang masuk Teppanyaki rasa terbakar tak? Rasa terbakar tak? Itulah tujuan dia, untuk membakar semangat. Yes, bahasa Jepun. Bahasa Jepun, betul-betul bahasa Jepun. Okay, jadi kenapa kita buatkan Teppanyaki morning meeting ni hari Isnin dengan hari Rabu pukul 10.30 pagi untuk bahasa Melayu, untuk orang yang tak pandai cakap Melayu ataupun untuk orang yang nak test cakap English. Hari Ahad malam Isnin pukul 8.30. Macam tu. So dekat dalam Ahad punya Teppanyaki meeting tu adalah BOI team daripada luar Malaysia. Biasanya kita ada Jane kan, Jane dan Conrad daripada Philippines, yang ada ramai lagi lah. Okay, so Alhamdulillah, syukur banyak-banyak hari ni Kak Miza rasa happy sangat sebab Kak Miza dah bagi tahu dekat korang semua masuk Teppanyaki tu. Daripada tak tahu jadi tahu hari ni. Okay, so jadi lepas ni boleh bawa kawan-kawan, kawan-kawan, saudara mara, jiran-jiran, tetangga. Seorang je tak boleh bawa. Siapa yang tak boleh bawa? Siapa yang kita tak boleh bawa masuk meeting ni? Ada seorang je. Agak-agak siapa? Cepat dah jawab. Siapa yang tak boleh bawa? Bukan mana mati. Jangan bawa ex-boyfriend dengan ex-girlfriend. Nanti wife kita marah. Nanti husband kita marah. Mana pun. Kita nak meniaga, kita nak naikkan semangat. Tahu, kita nak bisnes, kita nak berjaya. Kau jangan cik pasal. Kekasih gelap ke tak gelap ke. Ingat ni. Alex, ayo jangan Alex, jangan. Okay, so Alhamdulillah, salam kenal daripada Kak Miza. Nama saya Hamiza Hamdan daripada Felda Bukit Wahar, Kota Tinggi, Johor. Alhamdulillah, Kak Miza join forever sejak 27 Mei 2015. Penghujung Mei 2015, Alhamdulillah. Kak Miza join forever ni sebenarnya niat asal saja aku join forever sebab nak selamatkan adik daripada kena scam. Macam tu. Sebab 27. Kak Miza join 27, Najah join 23/5 tahun 2015 dengan poyo-poyo dia tu kan. Kan dia sebarang je dia tu. Dia join, lepas tu cerita duit banyak juta-juta lah. Kak Miza cakap, apa ni juta-juta? Scam ke apa? Kan, jadi Kak Miza join dengan niat nak cari silap forever. Nak cari silap forever. Kak Miza ingat forever ni scam awal-awalnya dulu. Jadi Kak Miza masuk dekat dalam grup
grup Forever, grup Business Forever dan Kak Miza menunggu ada tak buka plan puluh-puluh ribu ni. Kan alhamdulillah selama-lamanya lah memang tak ada pun buka-buka plan berpuluh-puluh ribu tu kan. So Kak Miza pun menyiasat bekas engineer kan. Dia punya penyiasatan tu lain macam sikit lah. Sampai menangis lah si Najah tu tak dapat jawab soalan Kak Miza kan. Tiba-tiba abah cakap sini, kau buat apa kat adik kau? Kau sampai adik kau nangis? Macam tu, gelak tak? Kan? Itu cerita Kak Miza, okay? So Kak Miza adalah digital marketing punya practitioner and trainer juga. Sebelum Kak Miza join Forever, Kak Miza dah menggunakan online marketing, FB, Google semua tu lah. So bila Kak Miza buat Forever, memang Kak Miza belasah je yang tu. That's why Kak Miza boleh duduk je kat rumah. Kak Miza duduk dekat kawasan pedalaman Felda Bukit Wahar Kota Tinggi Johor. Jarak dia 90 km daripada center terdekat daripada bandar JB. Tapi alhamdulillah daripada Felda Bukit Wahar ni Kak Miza boleh generate, Kak Miza boleh coaching, Kak Miza boleh buat sale lebih 11 juta dekat 12 juta tahun 2021 dan Kak Miza untung bersih dekat 800,000 tahun lepas, dapat 2 tiket pergi Abu Dhabi, dapat 2 tiket pergi Cancun, dapat duit poket lagi. Masya Allah banyak sangat. Okay, dan alhamdulillah dekat dalam Felda Bukit Wahar ni ada 5 orang CBM. Dan semuanya nampak macam biasa-biasa tapi duit banyak lah macam tu. Okay. So apa yang Kak Miza nak bagi tahu hari ni, dekat mana pun kita berada, siapa pun kita, ada degree ke, ada master ke tak ada master, kan? SPM ke tak ada SPM ke kan? Siapa pun kita boleh berjaya dekat Forever ni. Okay, tapi kena ikut sistem lah. Macam tu, okay. So, alhamdulillah Kak Miza nak buat iklan sikit. Boleh? Boleh ke? Kak Miza iklan sikit yang dah angkat tangan tu get ready. Kak Miza nak panggil je lagi. Okay, Kak Miza nak buat iklan sikit untuk semua. Okay. So, yang ni yang dah join Forever pun boleh join. Yang belum join Forever pun boleh join juga. Okay. So, Kak Miza nak ajak aka Kak Miza nak paksa korang semua sekali pergi ke road tour CBM Road Tour East Malaysia ni. Tinggal satu lagi tempat, last Kopek. Okay. Kita akan buat dekat Kuching. Kak Miza akan berada dekat Kuching untuk support CBM Kak Pidah. Okay, untuk memberi kesedaran dan membantu orang-orang Sarawak, okay, untuk mengenali Forever dengan lebih dekat lagi. Okay. So korang semua boleh bawa kawan-kawan, boleh bawa anak beranak. Kan ingat jangan bawa girlfriend, ex-girlfriend dengan ex-boyfriend je. Yang lain semua boleh bawa insya-Allah. Okay. So untuk join CBM Road Tour, okay, CBM Road Tour di Kuching. Kak Miza akan sampai 21 hari bulan bersama Kak Lila. Dan balik ke JB 23 hari bulan. Okay, 24 hari bulan Kak Miza ada sesi ride. Siapa pernah pergi kari kambing 40 hari? Okay, 24 hari bulan Kak Miza ada dekat kari kambing 40 hari. InsyaAllah Kak Miza akan ride pergi sana lah. Okay, so yang kedua. Ingin nak jumpa Kak Miza kat Sabah, rupanya kat Kuching. Tak apa, dekat Sabah itu ada adik Kak Miza. So korang boleh peluk dia. Yang perempuan lah, yang lelaki jangan ngada pula. Okay. So, kan tiba-tiba ada lelaki pula kan. Kak Miza cakap boleh. Jangan. Okay, yang ini yang penting. Penting juga. Yang tadi penting. Yang ni lagi penting. Korang boleh bayang tak macam mana seorang jutawan tu dia berfikir dan dia menguruskan perasaan dia. Okay, dan dia boleh menguruskan perasaan dia. Sebab apa? Sebab seorang jutawan ni dia sangat-sangat orang cakap sangat-sangat laju, sangat-sangat kental, sangat-sangat orang cakap determine semua tu lah. Okay, jadi kita nak ambil rahsia, kita nak ambil satu rahsia yang sangat-sangat penting daripada jutawan-jutawan yang telah dilahirkan dekat BOI. Okay, bagaimana menguruskan perasaan dan bagaimana kita nak speed. Bagaimana nak speed, bagaimana nak uruskan perasaan kita, fikiran kita supaya kita boleh cepat-cepat capai keuntungan 1 juta pertama. Siapa nak jadi jutawan? Siapa nak jadi jutawan? Siapa nak jadi jutawan? Siapa yang nak jadi jutawan? Me.
Okay, so siapa-siapa yang nak jadi jutawan, tak kisahlah korang buat bisnes forever ke, belum buat bisnes forever ke, kan? Kena join Kickstart third quarter ni. Kak Miza, saya tak pandai cakap, saya tak handsome, saya tak kurus, saya tak gemuk, saya tak ni, saya bukan, tak kisah. Siapa pun kita, siapa pun kita wajib join Kickstart third quarter ni. Okay? Dan kita akan bahaskan tentang 7 tabiat. Okay? Kak Miza nak bagi tahu korang Alhamdulillah, Kak Miza ada tiga adik-beradik, semuanya perempuan. Okay? Dan kami 3 jutawan. Okay, dan Kak Miza, Alhamdulillah Allah izin untuk dapat abah yang memang dah didik 7 tabiat ni daripada kita orang kecil lagi. So nampak tak? Okay, dan 7 tabiat ni bukan setakat untuk bisnes saja. Okay, untuk kita lahirkan anak-anak jutawan, jiran-jiran jutawan kan. Jadi kita mahir je 7 tabiat ni. Siapa-siapa yang dekat dengan kita, kan, dia akan jadi jutawan. Jiran ke kan, lepas tu kawan kita, saudara mara, sepupu, sepapat kita kan, ex-boyfriend dengan ex-girlfriend je tak boleh. Okay, jelas tak? Siapa yang nak join Kickstart? Alhamdulillah, tahniah yang dah daftar. Okay, Kak Miza nak bagi pentas tepayaki hari ini kepada CBM Hasiah Yasin. Okay, kita bagi ruang dan peluang untuk Kak Hasiah share 3 kesyukuran. Okay, sekarang insyaAllah. Okay Kak Yas. Assalamualaikum. Pagi. Minta maaf tak dapat buka video sebab lain tak berapa ni takut suara tak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sipu. Hari ni dapat Amiza Hamdan. Alhamdulillah ada 3 kesyukuran untuk akak. Akak syukur Alhamdulillah pagi ni diberi bernafas dengan kesihatan yang lebih baik, diberi nikmat lagi untuk bertambah lagi umur untuk sampai ke tahap Allah nak bagi. Dan syukur Alhamdulillah bulan ni akak nak capai apa yang ada yang dah akak terlepas 2 bulan lepas. 2 bulan ni akak nak cover balik, akak tak nak putus di sisi. InsyaAllah mudah-mudahan akak terus meningkatkan lagi apa yang ada dalam forever. Syukur Alhamdulillah semalam dalam kelas CBA Romani akak dapatlah juga ilmu yang bangkit paksa diri untuk kaya. Jadi itu ada 7 pilihan hidup tu akak catat dan akak satu-satu tu akak pecahkan untuk diri akak sendirilah. Alhamdulillah. Lagi satu tadi akak pun baru tahu tampayaki tu apa. Selama ni tak teringat pun nak tanya tampayaki tu apa apa maksud dia. Oh patutlah panas bila masuk tampayaki ni semuanya panas-panas. Sebab bagi bersemangat kan. Itulah orang kata kalau tak masuk tu macam aura tu macam tak kena je. Aku mesti nak masuk. Orang jemu ke, orang fed up ke dengan suara akak ni. Tapi akak tak masuk juga. Syukur Alhamdulillah Allah tu bagi juga akak tak pertama ataupun yang kedua. Itulah syukur Alhamdulillah. Akak minta doakan semuanya dalam tampayaki ni, doakan akak terus dalam forever. Apa yang akak akan tercapai. Mudah-mudahan akak nak minta doakan akak boleh dapat lebih pada 10 sisi bulan ni. Itu je dapat berkongsi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bagi tepukan yang gemuruh untuk CBM Kak Hasiah. Walaupun dah ada cucu tapi semangat masuk tepayaki. Semangat juga angkat tangan. Biasanya Kak Hasiah orang pertama sekali. Jadi kalau korang orang muda lagi pada Kak Hasiah, lepas tu tak cepat nak angkat tangan, sila rasa malu. Okay, so kita doakan, ramai-ramai kita doakan Kak Hasiah, Allah bagi dia 10 sisi bulan ni, Allah bagi dia 5 sisi sebelum 15 hari bulan, setiap bulan selama-lamanya insyaAllah. Allah bagi rezeki Kak Hasiah, fighter yang mudah diurus, yang betul-betul nak capai CBM, nak capai jutawan dekat forever ni insyaAllah, amin. Okay, kita nak bagi pentas ni dekat yang berbahagia, CBM LCM Ustaz Muhammad Safian. Bagi panas lagi Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum, semua boleh dengar tak suara saya? Jelas.
Alhamdulillah. Okey. So sangat-sangat bersemangatlah sebenarnya walaupun suara saya ni biasa je. Okey. Jadi dalam beberapa hari ni saya dapat bersama-sama dengan saya punya leader daripada tim Ahbab, Ustaz Ahmad Izzuddin dengan Ustazah Ila, Ustaz Zul, Ustazah Hawa. Jadi kami menyertai itulah CBM Road Tour di KK. Wah, itu satu sebenarnya bila saya sertai itu banyaklah ilmu yang saya dapat tau. Sebenarnya kita dalam forever satu benda, kita tak boleh rasa cukup. Ingatlah, bila kita rasa cukup, kan? Rasa cukup itulah tanda kita akan jatuh. Rasa cukup, rasa pandai, rasa dah ada ilmu. Itulah tanda kita akan jatuh. So, apa yang kita patut lakukan ialah terus belajar. Jadi bila saya masuk je TTT tu, TTT pagi tu kan, 10 pagi tu, TTT tu asalnya dipanggil oleh CBM Najah untuk baca doa. Ya Allah, mereka ni orang baik betul lah. Tak lupa. Tak lupa kita. Jadi nak baca doa tu, memang baca doa, saya selitkan doa yang jelas, yang menjadi maksud kita, yang menjadi kebaikan yang sebenarnya kalau kita tengok Rasulullah bawa, dan juga apa yang Datuk Desmond terapkan dalam BOI tau. Itu sebenarnya. Sebab dalam doa tu saya sebutkan, ubahlah mana sikap kami daripada sikap sikap-sikap yang tercela menjadi sikap nak maju, menjadi sikap yang tidak ada buruk sangka pada orang, yang menjadi sikap bersemangat, yang menjadi sikap yang ada nilai-nilai yang baik. Itu sebenarnya adalah apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan benda tu saya dapat di dalam bisnes. Saya dapat dalam maknanya bila saya datang pertama kali saya jumpa Datuk Desmond kan, masa di KL dulu kan, saya buat 5 sisi kan, jumpa Datuk Desmond. Masa tu Datuk Desmond bagi talk tau. Jadi di situ saya ternampak benda ni ada dalam kitab aku, benda ni ada dalam hadis, benda ni ada dalam Quran. Nampak tak? Jadi bila saya kata kalau aku nak join, aku patut join ni. Sebab apa? Saya mencari sesuatu yang menjadi punca sebenar kebaikan. Punca sebenar kebaikan hati kita tau. Yang kat luar ni, dia adalah benda yang kedua. Macam Kak Miza sebut tadi kan. Kak Miza telah dididik dengan 7 karakter tu. Itu dalaman. Sebab tu dia boleh jadi jutawan. Sebab tu dia jutawan. Sebab tu adik-beradik dia jutawan. Sebab tu kan Kak Miza kata kalau kau dapat 7 benda ni memang sebab sebenarnya semua benda luar ni dia berdatang pada dalam. Nampak? Dia datang pada dalam. Kalau benda luar tu dia datang di luar, yang dalam ni tak ada, itu tanda dia akan hancur. Itu tanda dia akan hancur. Macam bangunan dia gah, cantik gah, tapi dia punya foundation tak ada. Cuba tuan-puan tulis dekat ruangan chat, apa akan jadi pada bangunan tu? Aduh. Apa akan jadi pada bangunan tu? Kan? Tak payah duk bangga sangat kan? Sebab tu kita dilarang berbangga sangat apa semua, jangan. Nampak tak? So, baiki yang dalam tu. Sebab apa tahu? Contoh macam saya kan. Saya sendiri, saya mengetahui ada problem dalam diri saya. Ada kita kata perkara yang saya kena baiki. Ada perkara yang saya kena tambahkan. Ada perkara saya kena kurangkan. Nampak tak? So balik pada tu. Balik pada tu dan fight buat forever. Sebab apa platform forever kita kena guna? Sebab kita dah belajar. Kan? Kita dah belajar dah forever tu tempat dia founder strength dia kan? Dan apa yang berlaku di luar kita, competitor weakness kan? Kita dah belajar tu dalam kelas Kak Yus malam. Kemarin. Kan meletup tu. Bila dengar tu, jadi maknanya setiap tindakan kita tahu. Kenapa kau pilih forever? Kenapa kau tak pilih platform lain? So kita jelas. Kan kita jelas. Contoh, kita dengan forever, kita dah boleh dapat satu income yang tinggi tau. Kenapa tidak tiba-tiba masa kita jatuh, kita tak terus lagi? Kita tak terus lagi kat situ. Padahal di tempat lain kita tak dapat income yang tinggi. Kan di forever kita dapat income yang tinggi. Itu maknanya forever boleh dibuat. Jadi kalau kali pertama dulu saya bukan kata tuan-puan, saya kata kat diri saya supaya saya sentiasa ingat, saya bertambah maju. Dulu saya bermula dengan forever dengan zero, bermula dengan kosong. Alhamdulillah sampai pada CBM,
Sekali saya jatuh, saya bangun balik, sekarang saya bermula balik dengan forever, tapi bermula sekarang apa dah ada dalam diri kita? Tuhan dah tambah lagi macam-macam dalam diri kita. So agak-agak apa akan berlaku? Agak-agak apa akan berlaku lepas ni? Nampak tak? Sebab tu jangan bila kita jatuh kita rasa dah forever tak boleh buat. Kita dah sangka buruk. Ingat satu benda bila kita bermula sangka buruk kita, kan, ada sangka buruk sana, ada sangka buruk sini, sebenarnya itu tanda kita nak gugur lah, nak gugur. Kenapa kita ternampak yang buruk, kenapa kita tak nampak yang baik? Kan, contoh lah kita nampak kita kan dekat depan mata kita suka lah. Bila kita tengok makanan kan, semua kita suka. Wow, sedap tak? Kawan kita letak kan dalam Facebook, wow, makanan. Tapi kalau kawan kita letak gambar najis, kan? Kita kata kan, apalah dia ni. Nampak tak? So, kenapa yang bila kita dalam hati kita terlintas yang najis tu, buruk, yang kita tu kita follow? Kenapa kita follow yang situ? Kenapa bila kita tak alihkan pandangan macam itu, kita kata kan, ada najis lah tahi, kita orang pandang tempat lain, tak nak tengok jauh. Kenapa dalam hati kita bila ada sangkaan buruk tu, tiba-tiba kita follow dia, dia memang buruk, sebenarnya dia memang jahat. Kenapa kita follow benda tu? Tu salah kita lah. Dan nampak tahi pun pergi lagi. Kan? So apa patut kita buat? Baiki diri kita. Terus berusaha 5 sisi, 10 sisi. Aktif. Kan? Dan kemudian apa yang Allah dah bagi pada kita, syukur dan terus maju. Nampak tak? Jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang. Kalau kita fikir nak buat benda lain, ingatlah kenapa kita bermula kat Forever? Ingatlah tempat lain pun ada cabaran lagi. Tapi sekurang-kurangnya Forever kita dah tahu dah semua platform dia cantik. Bermula daripada founder. Sebab tu kalau saya punya kelas selalu saya sebut kan, founder. Kadang orang marah. Sebab apa? Ada orang tak setuju. Kenapa Ustaz letak founder orang bukan Islam? Bukan masalah tu. Kalaulah Allah Ta'ala menanamkan dalam hati dia, tindakan dia satu benda yang bercirikan Islam, yang dianjur oleh orang Islam. Mana satu orang kaya yang dia punya fikir, macam mana dengan harta saya orang lain jadi kaya. Ini sebenarnya orang Islamnya. Ini sebenarnya benda yang diajar oleh Nabi-Nabi dan sahabat-sahabat. Kalau kita rasa memberi makan tu baik kan, Nabi ajar kan, dan Quran ajar kan, hendaklah memberi makan, hendaklah makan. Kalau kita menyediakan orang supaya mendapat makanan, supaya mendapat peluang pekerjaan, supaya mendapat peluang menjadi jutawan, agak-agak macam mana? Agak-agak macam mana? Bukankah itu satu kemuliaan yang sangat besar? Besar. Yang itu yang kita kena follow. Yang kita kena tengok. Kan? Faham tu? Pengsan. Kita habiskan takoyaki lah. Bukan. Okay. So, itu nasihat untuk diri saya. Dan kita semua insya-Allah sama-sama panas hari ini, terus jumpa orang. Jangan takut. Jangan takut. Orang reject, jangan takut. Ada kawan-kawan kita, ada juga downline saya kata, saya takutlah nanti dia cakap macam mana. No. Jangan. Kita patut bagi tahu dia. Kan? Dia tak terima sekarang, tak ada masalah. Itu rezeki kita nanti. Pada satu hari bulan itu, saya dapat satu customer. Yang saya iklan dia jauh bulan awal, saya ingat dalam bulan 3 bulan apa lah. Kan, saya dapat customer tu. Jadi apa yang berlaku, customer tu dia dengar iklan kita tau. Dia dengar iklan kita, tapi dia tak ada apa-apa respon. Tapi tiba-tiba dia terjumpa dengan satu orang yang jumpa dia, tunjuk produk tau. Tunjuk produk, lepas tu nak paksa dia beli. Belilah. Dia ingat, orang macam ni. Dia kata, dia terus ingatkan saya dulu. Saya iklan tak ada pun nak paksa orang tu beli. Dia kata, Ustaz saya nak beli. Kak Ustaz, saya nak jadi ahli Ustaz. Nampak tak? Tak perlu takut. Kan? Tak perlu takut. Rezeki bukannya boleh lari pada kita. Rezeki tu akan datang pada kita. Yang paling penting kita perbaiki hati kita, perbaiki diri kita, perbaiki tindakan kita. Okay? So, terus maju insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita habiskan takoyaki sampai sini je lah. Kita terus gerak nak tak? Aduh. Panas. Aduh, terbakar. Banyak betul setan ni. Masya Allah, tabarakallah.
Allah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Sofian, CBM Ustaz Sofian. Mudah-mudahan Allah bagi kemudahan untuk geng-geng Ustaz dekat Forever ni kan. Untuk terus kuat semangat, untuk terus menyelamatkan ramai orang sebab kita perlukan orang-orang macam Ustaz-Ustaz ni, Ustaz-Ustazah ni kan. Supaya boleh tunjukkan dekat semua orang that business Forever ni memang boleh dilakukan oleh semua orang. Okay. Ingat itu, ingat. Oh, banyak benda penting ni. Memang nak kena amalkan ni tau. Kena betulkan hati, kena kuatkan jiwa. Dalaman kita kena kuat tau. Okey, dalaman kita kena kuat dan betul. Kalau dalaman kita kuat tapi tak betul pun tak boleh juga. Okay, that's why kena join Kickstart third quarter supaya dalaman kita kuat dan betul. Okay. Terima kasih banyak Ustaz Sofian. Banyak sangat ni. Nak tengok lagi nanti, nak repeat balik ulang tayang balik apa yang Ustaz Sofian cakap tadi memang sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat insya-Allah. Okay. So kita nak jemput Ustaz Zubair. CBM Ustaz Zubair. Ni Ustaz pantun tu ke? Ada tak? Ada Kamilah. InsyaAllah. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kamilah. Sama-sama. Lama tak nampak. Nampak macam makin muda tu. Itulah. Dia lama tak nampak. Balik tak apa. Jangan terus hilang. Bahaya. Okey, silakan. Order air ikan tepi Muhammad Zubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Lama air. Sekejap ya. Ada gangguan. Sekejap kami saya. Okay. Nak uruskan dulu ke? Okey. Alhamdulillah. So pertama sekali saya bersyukur. Alhamdulillah. Ada kekuatan balik untuk berforever. Setelah beberapa bulan ambil cuti sekejap. Ambil cuti sebenarnya untuk siapa cakap tu? Terima kasih. Sebenarnya baju forever ni sebenarnya saya baru beli masa Ustaz Din, Ustaz Sofian, Ustaz Zul datang baru ni. Ada esok tu TTT tu. Jumaat tu sempat lagi. Alhamdulillah. Saya pergi center jap. Syukur juga alhamdulillah. Masalahnya tinggal saiz L je ada. Saya kata alamak muat ke tak ni ya. Sekali pakai alhamdulillah. Allahu akbar. Rasa macam tak nak cabut dah baju ni. Okey, alhamdulillah. Syukur banyak alhamdulillah dapat kembali ada suntikan balik untuk kita aktifkan. So sedikit sebanyaklah saya kongsi apa yang kita feel lah kan, apa yang kita rasa. Sebelum ni beberapa bulan ni relax sikit. Tak ada orang kata apa, tak ada benda yang menghantui, tak ada benda yang orang kata macam maksud saya ni relax ni, dia tak ada fikir nak jumpa orang ni. Okey, relax. Tapi masalahnya happy, relax, senang, tenang tu okey dah alhamdulillah. Tapi masalahnya duit pun relax juga. Duit pun tak masuk kat kita. Duit pun relax. Jadi bila fikir-fikir balik, kita buat comparison balik kan. Kita compare balik. Sebelum ni masa buat kita aktif dulu, memang kita kata fikir. Sentiasa fikir nak team macam mana, fikir nak completekan 5 sisi macam mana, fikir 5 sisi team macam mana. Dia susah sikit. Tapi susah dia tu duit pun masuk. Yang sekarang ni relax, tapi kalau relax duit masuk tak ada masalah. Masalahnya relax, duit pun relax juga dari kita. Allah. Jadi sedikit sebanyak itulah apa yang kita dapat lah dari beberapa bulan kita orang kata apa kurang aktif sebelum ni sikit. So tolong doakan mudah-mudahan insya-Allah kembalinya ni insya-Allah akan terus kuat lagi lah. Jadi sebenarnya saya banyak berterima kasih lah
syukur banyak ada ketua baru ni. Alhamdulillah dapatlah bersemuka. First time bersemuka dengan Sifu Richard. Sifu Richard. Lepas tu dapat juga duduk sekali dengan Ustaz Din, Ustaz Zaila, Ustaz Zul, Ustaz Hawa dengan Ustaz Sufian. Jadi sebenarnya walaupun mungkin kalau lah contoh katakan mereka tidak cakap apa-apa pun sepanjang berjumpa dengan mereka ni, mereka tak ada cakap apa-apa pun. Sebenarnya dengan kita duduk dengan mereka, dengan orang berjaya ni, yang kita duduk dengan sifu-sifu kita, duduk dengan upline-upline kita, duduk dengan orang-orang yang sudah berjaya dalam Forever ni, itu pun sebenarnya sudah memberi satu suntikan sebenarnya. Ini untuk kalau yang sudah pernah buat Forever sebelumnya lah. Okay? Sebab dari segi ilmu, dari segi info, dari segi maklumat pasal Forever ni, jadi dia dah pernah buat. So of course benda tu memang tersedia ada dalam benak dia, dalam minda dia. Tinggal lagi benda tu nak di congkel sikit je lagi kan. So sebenarnya kalau mereka tidak cakap apa pun, sebenarnya bila kita duduk dengan mereka, berdamping mereka pun, sebenarnya aura mereka tu sebenarnya sudah mampu memberi satu kekuatan, memberi satu suntikan kepada kita sebenarnya. Tapi kalau mereka bagi lagi nasihat, memang kita kata nurun ala nur, maksudnya apa tu, memang plus punya bonus lah kan. Jadi sebenarnya apa yang saya nampak, pertama sekali kalau kita sendiri sudah maknanya kita ada something yang tak kena dalam kita punya business, kita pun makin slow. So kita kena paksa sikit lah diri, Contoh katakan contoh mereka datang baru ni, Ustaz Din and the team and the gang semua datang, tapi saya sendiri tidak buat paksa diri, tidak bawa diri untuk datang. Rasanya saya pun tak dapat manfaat juga. Jadi dua pihak lah, two way punya usaha kena ada. Maknanya mereka punya usaha, mereka dah berkorban untuk datang, termasuk sekali Sifu, Datuk Desmond dan the team semua, Kak Najah semua pun ada nampak itu. InsyaAllah datangnya semua, sangat terima kasih banyak-banyak. Okay. Kita nak apa tu, setidak-tidaknya kita dapat nampakkan lah macam mana negeri Sabah raya kan. Okay, so Alhamdulillah. Jadi two way ni, mana daripada mereka sendiri, daripada upline kita, daripada kita punya sifu-sifu kita, mereka dah berkorban untuk datang, dan daripada diri sendiri pula kena paksa dirilah untuk jumpa mereka, untuk duduk dengan mereka, untuk hadir sekali. Kalau semata-mata mereka datang tapi kita sendiri tidak paksa diri kita, memang jawabnya still benda yang sama je lah. Tak dapat apa-apa juga. Okay, kemudian hati itu sendiri kena, sebenarnya bila kita mula gerakkan diri kita, paksa diri kita, bawa diri kita, itu sebenarnya kita dah mula membuka hati kita. Mula buka hati untuk terima nasihat, terima apa-apa pandangan dan bersedia sebenarnya. Sebab tu dan untuk ke depan kita usahakan untuk, maknanya jangan elakkan daripada menyendirilah, sentiasa bersama dengan grup, dengan tim. Even kita pun mana kita tidak dapat capai atau tidak ada pencapaian yang hebat pun, letak diri dalam suasana ataupun dalam circle yang baik ini. Kerana circle yang baik, suasana yang baik, persekitaran yang positif ni, dia akan sentiasa memberi aura yang positif kepada diri kita. So insya-Allah sedikit demi sedikit kebaikan yang sedikit bertambah tu dia akan menjadi banyak. InsyaAllah sampai satu masa yang Allah telah tentukan yang sesuai, kita pun akan menutup sama juga insyaAllah. So Alhamdulillah, saya terima kasih banyak-banyak juga kepada semua yang hadir ke Road to Sabah baru ni. Alhamdulillah, mana yang saya sempat jumpa, mana yang saya ni, Alhamdulillah, yang tak sempat jumpa saya minta maaf banyak-banyak, dan tak sempat kita nak layan pun minta maaf banyak-banyak. Saya sempat bersama dengan mereka je lah, Sifu Richard dan Ustaz Din, Ustaz Zaila, Ustaz Zul, Ustaz Hawa dan Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Okey, itu je. Semua sebelum tu saya hadiahkan sikit dah, dua pantun sikit. Okey, ini pantun ni sebenarnya berinspirasi daripada apa yang Kak Miza cakap tadi, jangan bawa ke kasih gelap. Okey, jadi kita ambil lah sikit dia punya apa tu. Okey, masuk teppanyaki, jangan dibawa ke kasih gelap. Baik perempuan, baik lelaki. Skill yang ada, jom kita gilap. Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Kalau mau hidup senang,
paksalah diri untuk berjaya. Okey Kak Miza. Sorry ambil masa sikit. Masya Allah. Memang kreatif betul lah ini Ustaz Fatul. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Mudah-mudahan Allah ilhamkan lebih banyak kreativiti tu. Allah bagi semangat juang yang tinggi kepada Ustaz Zubair kita kan untuk terus berjuang dekat Forever sebab InsyaAllah banyak pahala dia boleh buat dekat Forever ni. Okay, so kita doakan Ustaz Zubair terus pegang 5 sisi kuat-kuat. Okay, terus CBM, terus Eagle Manager, CBM Eagle Manager setiap tahun insyaAllah. Tolong ramai-ramai orang. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so bangkit. Bangkit. Ustaz Zubair cakap apa? Paksa. Nak bagi contoh yang paling senang lah kan. Macam mana kita memaksa. Kan? Kita memaksa hati kita untuk buat sesuatu. Tak payah cakap pasal bisnes tau. Tak payah cakap pasal bisnes. Dulu kan masa kita, yang perempuan. Masa kita nak terima lamaran suami kita, kan adakah kita diam-diam sahaja? Sebenarnya kita pun memaksa hati kita. Okey, aku terima. Betul tak? Kan? Yang lelaki pula nak pergi tackle kan, nak pergi tackle awet kan, nak pergi tackle bakal isteri kan, pun paksa diri tau. Malu ni Allah, kalau dia reject aku macam mana lah? Alamak, kalau dia reject aku macam mana? Aku dah tak handsome, aku dah hitam. Kan? Jadinya bermula daripada paksa. Lepas tu, kan, ini yang Kristian ni kan, hari Ahad pergi tak church. Kalau tak paksa hati pergi church, tak jadi apalah. Kan? Yang Muslim pula, kan, paksa tak diri buat tahajud, paksa tak diri buat duha, paksa tak diri, nampak tak? Kena paksa. Kalau kita tak paksa diri kita untuk solat awal waktu pun tak jadi juga, nampak tak? Semuanya bermula dengan paksa. Kan? Dah lama join Forever yang AUC ni kan, tak jumpa Kak Miza kat Wahar lagi kan. Ni pun kena paksa juga baru sampai Wahar. Wah. Macam tu. Okay? So kena paksa. 5 sisi kena, macam mana nak buat 5 sisi? Macam mana nak buat 5 sisi? Jawab, macam mana nak buat 5 sisi? Jawab, macam mana nak buat 5 sisi? Jawab, tak ada orang nak jawab pun. Macam mana nak buat 5 sisi? 5 langkah. Macam mana nak buat 5 sisi? Paksa diri buat 5 sisi lah, kena paksa diri kan. Kalau tak paksa diri untuk buat 5 sisi, maka tak adalah 5 sisi. Dah buat 5 sisi hujung-hujung bulan kan. Macam mana nak buat sebelum 15 bulan? Paksa juga. Macam mana nak paksa buat 5 langkah. Kan, paksa diri buat 5 sisi dan buat 5 langkah. Yes, exactly. Okay, kita nak panggil CBM seterusnya untuk berkongsi kesyukuran dia. Kita nak panggil CBM Zulaikha Kamal. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Akbar. So sebenarnya 3 hari betul. Okay, nama saya Zulaikha daripada Pasir Gudang, Johor Bahru. Okay, saya downline CBM Kak Azah. So sepanjang minggu ni adalah minggu fasa yang Ika, yang Allah bagi perkataan yang sama berulang, paksa diri. Okay. So sebenarnya apa yang Ika cerita lah, hari Sabtu hari tu Ika minta bantuan Kak Azah untuk guna konsep ABC lah. Kita leveragekan Sifu Azah untuk coachingkan fighter Ika. Okay. So sepanjang coaching tu, Ika tidak pandang Kak Azah sedang coaching tim Ika, tapi Ika sedang pandang Kak Azah sebenarnya sedang bercakap dengan Ika. So semua yang Kak Azah cakap tu tentang makan gaji ni, kita boleh ke bahagikan diri kita sendiri? Boleh ke bahagikan orang kita sayang? Jadi benda tu terpukul untuk diri sendiri. And then hari Ahad pula kita ada AUC Day, terpukul lagi dengan Kak Rawani punya sharing tentang B40, M40, okay, itulah. And then tentang paksa diri untuk jadi kaya ataupun terpaksa miskin. Okay. And then hari ini pula sharing daripada Ustaz Sofian, daripada CBM Ustaz Zubair pun sama juga. Benda yang sama. Jadi benda tu terpukul hari-hari. Masya Allah. Ya Allah, apa yang Allah nak bagi sebenarnya ni? Macam itu. Okay, so apa yang Ika nak share sebenarnya ialah Ika sedang paksa diri, Ika dan suami sedang paksa diri untuk buat kerja gila tau. Okay, sepanjang 2 hari ni, Sabtu Ahad ni husband cuti, kita orang buat kerja gila, kita orang pergi random, jumpa bagi flyers, bagi sampel semua, sharing semua. Okay, sebenarnya tak semua orang reject. Okay, sebenarnya ada orang yang perlukan bantuan. Okay, contohnya ada seorang prospek tu Ika jumpa husband and wife berniaga tau, tapi berniaga macam mana?
wife berniaga dekat bandar, 1 jam perjalanan, untuk husband pula berniaga kat kawasan sini, jauh. Dan masa Ika tengah berurusan sharing tu, anak dia nangis-nangis, peluh panas. Tapi kita kesiankan sampai husband dia pegang flyers tu, dia tanya apa tahu? Yang ini boleh buat bisnes ke? Macam gitu. Sampai ya Allah, ada sebenarnya orang yang cari bisnes, cari peluang, tapi kita yang tak pergi approach diorang. Kita yang tak bagi diorang peluang. So kita kena offer diorang peluang. Bukan semua orang reject kita sebenarnya. Okay? And then rejection semalam yang Ika terima. Okay, Ika suka ayat Ustaz Sofian, jangan takut reject. Sebab rezeki tu tak boleh lari pun daripada kita. Okay, so semalam rejection yang Ika dapat ialah kita bagi flyers, kita bagi rasa aloe vera gel dia buka, dia lari. Dia tu buka gerai tapi dia lari. Kita orang yang jaga gerai dia. Dia tak nak langsung sedikit aloe vera gel pun dia tak nak rasa langsung. Rugi kita. Tak rugi yang kita kesiankan sebab tak dapat nak merasa nikmatnya manfaat aloe vera gel tu. Okay, so sebenarnya kita jangan stop sharing. Okay, Ika belum berpuas hati sebenarnya, tapi Ika dapatlah rasa macam mana feel-nya bila kita paksa diri tu sebenarnya nak sharing orang. Lebih 20 orang dah kita orang sharing sebenarnya dalam masa 2 hari ni. Okay, so last kali Ika nak share satu ayat daripada Al-Quran. Okay, ayat ni daripada surah Al-Isra ayat 7 yang bermaksud jika kamu berbuat baik, bererti kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Okey, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian dan kejahatan itu adalah untuk diri kamu sendiri. Jangan kita berkira-kira untuk berbuat baik, ataupun jangan kita berkira-kira bila kita disuruh untuk buat baik. Okey, sebab kebaikan tu untuk diri kita sendirilah, bukan untuk siapa-siapa. So macam mana kita nak buat baik ialah kita sharing, bagi peluang bisnes dengan orang, sharing kebaikan produk dengan orang. Itu untuk diri kita sendiri sebenarnya tau. Okey tu. So saya doakan semua yang ada di sini 230 orang. Okey, semua yang join hari ini semoga CBM dan Eagle Manager setiap tahun. Terima kasih Sifumiza dan BOI. Assalamualaikum. Sama-sama. Kasih CBM Zulaikha Kamal. Masya Allah, tabarakallah. Sedap betul lah maksud ayat Al-Quran tu kan. Hari ni temanya adalah jagalah jiwa. Kena betulkan jiwa, bersihkan hati. Jadilah sebaik-baik manusia. Masya Allah. Okey, terima kasih banyak Ika atas sharing tadi. Sangat-sangat berbeza kat macam nampak Ika, nampak tak? Dia paksa. Okey, dia paksa diri dia, dan bila dia paksa diri dia, husband dia terus semangat memaksa diri husband dia sendiri. Okay, so kalau ada suami ataupun pasangan yang belum support kita berniaga dekat Forever, caranya jangan dicakap-cakap, jangan dipaksa-paksa. Okay, kita paksa diri kita, nanti Allah paksalah suami kita, pasangan kita untuk sama-sama buat Forever ni dengan jayanya, insya-Allah. Okay, so terima kasih banyak CBM Zulaikha Kamal. Kita doakan bersama-sama CBM Zulaikha Kamal compete CBM tahun ni, compete Eagle Manager tahun ni, setiap tahun selama-lamanya bahagia dunia akhirat, insya-Allah. Okay, kami tak nak bagi pentas ni dekat CBM Rawani Razali. Dipersilakan. Wah, dah sampai turn dah. Okey. Macam cepat pula masing-masing bekerjasama ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada host Tempayaki yang cantik menawan hari ni, Kak Miza. Okey, dan kepada semua jutawan-jutawan Forever Living Products BO International yang dirahmati Allah semua. Okey, Kak ni bersyukur sangat-sangat hari ni nak share kesyukuran. Memang Kak ni rasa sangat terbakar tengok road tour, road tour dan train the trainer Sabah. Okey, alhamdulillah Kak ni belum ada prospek ataupun downline dekat Sabah yang nak join. It's okay, tapi apa yang Kak ni buat ialah Kak ni pergi road tour ke Singapore. Okey, jadi hari Sabtu hari tu Allah izin Kak ni dan suami dengan anak seorang Mika, okey, pergi turun Singapura untuk berjumpa semula dengan CBM Suryanti dan beberapa orang, okey, downline dekat Singapura. Okey, CBM Suryanti tu downline kat mana ni? Tahu tak?
Okey, CBM Melayu pertama Singapura, CBM Suranti, okey. Dan last kita orang jumpa ialah Februari 2020, masa tu BO International punya dinner. Masa tu Kak Su dan Abang Nobli naik pentas, ambil award dengan BOI, okey. Kak Wani pun naik pentas. Okey, jadi memang sangat indah momen tu. Okey, 2020 bulan Februari, tak lama lepas tu dah lockdown. Jadi Sabtu hari tu adalah first time kami jumpa balik face to face. Tapi memang jumpa online tu like everyday lah kan. Macam everyday lah jumpa. Okey, syukur alhamdulillah. Jadi kita orang jumpa dekat area Marina Bay Sands, which is area Marina Bay Sands ni lah, bukan area. Marina Bay Sands ni lah yang mengubah hidup CBM Suryati tau. Okey, dan alhamdulillah mengubah hidup Kak Wani juga sebagai orang yang masa tu baru setahun dalam Forever, okey. Tapi apa yang berlaku ialah Kak Wani paksa diri. Kak Wani ni dia memang sebenarnya memaksa diri ni adalah key to success di Forever. Okey, Kak Wani paksa diri, okey, suruh dia pergi Marina Bay Sands, Singapore Rally. Singapore Rally masa tu, okey, memaksa juga untuk suruh dia pergi. Dia pun memaksa diri untuk pergi. Wah, dia dah tak nak pergi dah tau. Last minute dia kata tak jadilah nak pergi. Kan. Tapi alhamdulillah kita orang sama, rupa-rupanya kita orang ni sama memaksa. Maknanya dia macam ni tau. Hidup kita ni hubungan kita sesama manusia ni kan, kita kena tahu tau, kita satu sama dan terhubung. Kalau kita baik, kita akan jumpa orang yang baik. Kalau kita niat tak baik, kita akan jumpa orang yang tak baik lah. Kalau kita hati tak baik, especially lah, jiwa ni tak baik kan, jiwa tak positif, kita akan jumpa orang-orang yang tak positif. Kalau kita ni positif, memanjang kan, lepas tu kita ni paksa diri nak berjaya, kita akan jumpa orang-orang yang paksa diri juga untuk berjaya. Percaya tak benda ni? Siapa sini suka banyak duit? Kau ni nak tanya, siapa sini suka banyak duit? Kalau suka tulis suka. Siapa sini suka banyak duit? Okey, Masya Allah suka gila. Okey, suka sangat-sangat Fazliatun. Nur, okey. Suka sangat. Jadi, nampak dah meremang dah bulu roma. Bila kita suka sangat duit, kita akan jumpa orang-orang yang suka duit juga. Okay, ada tak aku punya downline yang jawab? Ada, Nadia suka duit. Nampak? Siapa lagi? Okay, kau ni punya ni kan, network. Okay, yang suka duit. Maknanya bila, tu sebab kita kena suka duit. Tu sebab kita kena suka kaya. Semalam kau ni ajar dekat team Alujan Circle, terpaksa kaya ataupun paksa diri kaya atau you terpaksa miskin. You pilih. It's your choice. Okay. So kau ni happy sangat-sangat dapat, sebab kau ni nak cerita lagi pasal paksa diri ni. Kak Wani ni kan macam mana tau, kau ni tak pandai pun nak buat bisnes. Lepas tu aku pergi berangan nak pergi besarkan bisnes dekat Singapura. Kau ni cuma berangan je tau sebenarnya. Kau ni macam aku tak tahu sebenarnya macam mana. Tapi aku paksa diri daripada tak pandai GP, pandai GP. Daripada Kak Wani tak pandai drive. Kau ni bukan tak pandai drive, kau ni pandai drive. Tapi Kak Wani tak suka drive. Kau ni tak suka bawa kereta. Sebab Kak Wani tak suka kena fikir jalan tu jalan ni. Dulu tak ada Google Map kan. Jadi Kak Wani paksa diri untuk bawa juga kereta. Sebab Abang Soden kerja. Jadi Kak Wani nak buat bisnes, Kak Wani kena paksa diri bawa kereta. Kak Wani kena paksa diri drive dekat dalam JB yang memang tahap, tak tahulah Kak Wani nak cakap macam mana dia punya jalan kan. Lepas tu Kak Wani paksa diri apa tau? Kak Wani paksa diri bawa kereta dalam Singapura. Daripada dah paksa diri bawa kereta dalam JB, paksa diri pula bawa kereta dalam Singapura. Bayangkan, sebab kau ni fikir aku nak pergi besarkan network aku dekat Singapura. Jadi aku kena selalu masuk Singapura. Aku kena tolong kan. Jadi alhamdulillah benda tu bila kita paksa diri tu, ya Allah, rupanya Allah bagi rezeki yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat sampaikan lahirnya CBM pertama Melayu Singapura, CBM Suryati, okey? Jadi korang suka tak nak paksa diri sekarang ni? Siapa sini suka paksa diri berjaya di Forever? Kalau you pilih, you nak paksa diri berjaya di Forever atau terpaksa gagal? Terpaksa gagal senang je, tak payah buat apa-apa. Senang je, bukan terpaksa lah. Okay, tapi you kena paksa diri berjaya di Forever.
Okay. So kena suka paksa diri sebab semua percayalah semua yang dah jadi CBM dia asalnya memang dia paksa diri dia untuk duplicate kerja-kerja CBM, kerja-kerja upline dia duplicate. Paksa diri ikut sistem, paksa diri pegang rules 1 sampai 12. Paksa diri pegang rules 1 sampai 12. Suka tak suka you paksa diri. Paksa diri pandai GEP, mahir GEP, pergi buat GEP macam Ika, paksa diri pergi keluar sharing kan. Paksa diri. Ya Allah, best sangat sebenarnya paksa diri ni korang kena percaya rezeki sangat besar bila kita paksa diri kita untuk berjaya. Dan kau ni nak share sikit. Pergi Singapura kau ni dapat beli 2 produk yang best ni, nampak tak? Okay, Elo body wash. Best sangat bau dia. Okay, saja je nak bakar korang pergilah sendiri jangan suruh kawan ni. Okay, nak pergi beli sendiri. Okay, pergi jalan-jalan Singapura. Okay, sebab kita boleh beli kat center Singapura. Jadi tunjukkan dekat rakyat Malaysia, aku boleh beli kat Singapura. Okay. Okay, ni Elo body lotion. Ya Allah, wangi sangat. Memang lepas mandi kita terus pakai lotion ni. Ya Allah, wanginya. Suami peluk tak lepas. Macam gitu. Okay. Dan kawan ni nak minta izin untuk dukung kawan ni punya leader di Singapura, okay, CBM Suranti untuk sharing di Tempayaki sekarang ni, okay, nak minta izin dukung dia ya. Okay, terima kasih semua, moga jadi bermanfaat. Okay, mana CBM Suranti? Okay. Ada. Boleh dengar? Boleh. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia, Singapura, Brunei. Okey, Kak Su dari Singapura, upline Kak Su CBM Rawani. Okey, Kak Su just nak berkongsi 3 kesyukuran. Okey, terima kasih dukung Kak Su. Yang pertama, syukur sangat-sangat Allah tetap beri peluang kehidupan hari ini untuk bersama keluarga tersayang, insan-insan tersayang. Kesyukuran kedua, tetap diberi peluang untuk berkongsi kebaikan-kebaikan pada ramai orang lagi dan perbaiki diri to be a better version of myself today than yesterday. Okay, hari ini suara agak rock sikit, okay. So sorry, minta maaf banyak. Okay, dan kesyukuran yang ketiga, Kak Su sangat-sangat bersyukur Allah tetap beri izin untuk terus berada di platform Business Forever ni yang sangat-sangat Kak Su sayang. Okay, kalau tadi you all dengar CBM Rawani kata dia paksa Kak Su ke Singapore Rally di MBS, nampak tu kat belakang tu background MBS. Tu memang betul sebab last minute Kak Su ada perasaan yelah kita manusia kan, kadang mood kita up and down. So masa dah hampir-hampir waktu untuk keluar rumah ke rally tu memang ada perasaan macam malas nak pergi sebenarnya. Okay, tapi Kak Su paksakan diri juga sebab nak dengar peluang bisnes terusnya. Kak Su merupakan stokis kepada 19 syarikat di Malaysia, 19 produk daripada 19 syarikat. So dulu, okay, Kak Su nak cerita sikit dulu Kak Su buat bisnes lama ni memang semua company tu mereka tak boleh nak buat shipping terus ke Singapura. Mereka hanya setakat boleh hantar ke alamat di Johor Bahru. So memang tugas Kak Su setiap minggu untuk ulang alik ke Johor Bahru untuk restock. So you all bayangkan 19 produk dan menjadi stokis memang setiap produk tu ada MOQ. So Kak Su masuk naik bas setiap minggu, okay, dengan bawa banyak beg-beg kosong dan berhadapan dengan lautan manusia di custom Singapura, di custom Johor, dan pulang juga berhadapan dengan lautan manusia yang ramai juga di custom Johor dan Singapura. Tetapi waktu pulang tu lebih sedikit cabaran dia sebab Kak Su dah angkut beg yang penuh dengan produk. So itu satu, memerlukan kata orang tu tenaga luar biasa. Dan yang kedua adalah rasa dakduk jugalah sebab kita nak berdepan dengan custom kan. Custom pun pernah juga beberapa kali adalah kenangan-kenangan yang tak berapa manis, ditahan dan sebagainya lah. Tetapi sebab kita nak cari side income, kita nak extra income, so kita kena paksa diri kita lah. Okay, kita paksa diri kita untuk berniaga dan masa tu memang itu je peluang yang Kak Su tahu lah untuk berniaga dan memang sangat berbeza dengan Business Forever ni. Dulu memang yang bisnes lama yang Kak Su buat memang tak ada team support, tak ada orang guide, pandai-pandai kita. Mereka cuma kasih Kak Su punya stock and that's it. Cara Kak Su nak buat marketing ke, Kak Su nak promote di social media ke is
guna kepandaian Kak Su sendiri. Walaupun Kak Su memang zero knowledge in business lah. Cuma dulu Kak Su just perlu extra income, so Kak Su belajar untuk buat online business, jual produk-produk daripada Malaysia. Okay, so bila Kak Su alhamdulillah dapat paksakan diri ke Singapore Rally dan telah berjumpa dengan CBM Hamiza, di-GEP-kan oleh beliau. Memang beliau kasih feedback, sesungguhnya masa beliau GEP-kan Kak Su, dia kata Kak Su tak ada expression. Tak tahu whether Kak Su ni minat ke tak minat ke sebab tak ada expression kan. Sebenarnya bukan tak ada expression. Sebenarnya Kak Su sedang memandang jauh. Kak Su dah boleh nampak my future in forever bila beliau kata about the company ya, kita tahu yang itu lambang MERS, about the company. Kak Su terbayang, Forever ni sebuah company yang sangat besar, yang sangat stable, kukuh, kaya, and then dah cukup lama berada di pasaran. So Kak Su rasa macam terkejutlah dapat jumpa sebuah company yang sangat luar biasa hebat macam Forever. Lepas tu about produk pula. Produk ada banyak, ada lebih daripada 200 kan, from head to toe, inner, outer dan sebagainya. So Kak Su terbayang, selama ni Kak Su buat 19 produk, Kak Su kena deal dengan 19 company daripada pelbagai negeri di Malaysia. Tetapi kalau Kak Su fokus di Forever, Kak Su boleh fokus banyak produk di bawah satu bumbung sahaja. So you nampak tak perbezaannya. So di situ Kak Su datang satu perasaan macam, wah best betul. Kak Su dah pandang jauh lah my future in Forever. Dan bila kita tahu Forever pula ada di lebih 160 buah negara ketika tu dan termasuk di Singapura, Kak Su rasa lebih macam wow. Kak Su dah terbayang, dah tak perlu nak ke seberang tambak, nak berhadapan dengan lautan manusia, nak menghadap custom dan sebagainya. So Kak Su rasa wah senanglah kalau gini boleh bisnes dalam Singapura sahaja, tak perlu ke seberang tambak. Okay, dan lepas tu buat ada marketing plan. Kak Su terperanjat juga macam, banyaknya insentif di company ni. Dulu Kak Su buat 19 company lama tu, Kak Su dah beberapa kali menjadi top stockies di kalangan Singapore dan Malaysia, dan Kak Su tak pernah menang any reward pun. Cuma pernah sekali saja di antara satu company itu yang rewardkan Kak Su RM300 masa bulan Ramadan dan bulan Syawal. First time diadakan reward untuk top stockies itu RM300 dan kedua-dua bulan Kak Su menang. So itulah kata orang tu kenangan manis buat bisnes lama, hanya dapat RM600 sahaja, dan yang selebih company tu memang tak ada reward langsung. So bila tahu insentif-insentif di Forever ni, kita rasa macam, Kak Su rasa macam wow, macam tak terkata lah, sebab tu buat Kak Su rasa macam wah, ni betul lah, this is my future. Sebab Kak Su memang kita memang memerlukan extra income. So bila dah dibentangkan about Forever ni, about the marketing plan yang simple and duplicable, profitable and fun, ada free travelling trip semua kan, kita rasa macam wah ni betul-betul best. So sebab tu Kak Su memang tak cakap ya depan CBM Hamiza, sebab Kak Su nak dia cerita sampai habis lagi. So bila dah pulang rumah tu, Kak Su beritahu suami malam tu juga, walaupun dia dah ngantuk nak tidur, Kak Su kejut je. Kak Su kata, Kak Su cerita about GEP ni. Dan Kak Su terus nekat, beranikan diri untuk beritahu dia yang Kak Su nak quit 19 company tu dan nak fokus di Forever sahaja, walaupun belum buat satu sale pun. So you bayangkan kalau dulu Kak Su ada jugalah income daripada bisnes lama kan, tapi bila kita belum lagi nak promote Forever, belum ada satu sale pun, tapi kita berani nak tinggalkan semua yang lama tu. Sebab Kak Su sangat yakin dan percaya inilah bisnes peluang bisnes yang Kak Su minta dalam doa setiap hari. Sebab Kak Su tahu, Kak Su sangat percaya bila walaupun Kak Su dah buat 19 bisnes lama, Kak Su percaya ada lagi bisnes yang jauh lebih baik, yang kata orang tu lebih menyeronokkan, lebih memudahkan. So Kak Su minta dengan Allah setiap hari dalam doa, dan alhamdulillah Allah dah perkenalkan dengan platform bisnes ini. Kak Su fokus sampai sekarang dah hampir 5 tahun dah. Dan hari ini 18 Julai, kalau you all nak tahu, hari ini adalah hari di mana CBM Hamiza, CBM Rawani, CBM Lila datang ke Singapura untuk GEP kan suami Kak Su pula. Masa tu hari ini 18 Julai, FB ada flashback memories kan. Masa tu Kak Su dah tahu GEP, dah faham about Forever. So suami ni dia belum tahu. So kita ni kena bawa suami tahu, bawa pasangan kita ni untuk di GEP kan juga, biar dia nampak apa yang isteri dia buat ataupun apa yang pasangan dia buat. So bila dia faham, dia akan lebih support kita. So waktu suami Kak Su bekerja tu, lunch time dia, so Kak Su cakap dengan CBM Hamiza, dengan CBM Rawani, CBM Lila, okey boleh datang waktu lunch time suami Kak Su. Dan mereka datang, dan lepas tu suami Kak Su cuma ada 15 minit saja. Terus dia kata okey 15 minit saja nak GEP kan dia. So you bayangkan siapa pernah GEP kan prospek 15 minit saja dan terus berjaya? Ada tak? Kak Su rasa 15 minit ni tak mencukupi untuk kita meyakinkan customer kita, prospek kita kan. Tapi alhamdulillah ia berjalan dengan lancar. Bila suami dah faham, dia lebih supportive, and of course kalau you
follow FB Kak Su, my Instagram, you akan nampak bila Kak Su ke Forever, suami sentiasa ada bersama. So memang Kak Su nak dia nampak apa yang Kak Su buat, dan bila kita ni, para isteri ni, bila kita buat sesuatu dan kita buat sungguh-sungguh, suami akan memerhati. Dan bila you tunjuk results yang baik pada suami, suami akan lebih happy dan akan lebih meredai kita, lebih support kita, akan lebih tolong sehabis baik dengan kita. Dan bila gabungan suami isteri ni buat sama-sama dalam Forever, walaupun suami Kak Su ni hanya tolong secara part time, beliau ada full time job, so bisnes kita akan lebih boom lagi. Memanglah beza kalau kita buat bersama pasangan dengan kita buat sendirian. So para isteri, kalau you nak suami you lebih membantu you, you kena really fokus, you kena hasilkan result yang benar-benar boleh meyakinkan husband kita, pasangan kita. InsyaAllah hati mereka akan lebih nampak lah, lebih faham, lebih nampak apa yang kita buat. Okay, dan Kak Su juga, bila Kak Su dah buat Business Forever ni, tak semestinya Kak Su dah tak perlu ke seberang tambak lagi. Sebab Kak Su tak tahu di Forever ni kita ada team support yang sangat baik yang akan sentiasa guide kita, bimbing kita kan. So di awal Kak Su buat Business Forever ni, Kak Su tetap kena ke seberang tambak untuk berjumpa dengan CBM Rawani, CBM Hamizah di Pelangi Center untuk belajar. Sebab dulu kita tak ada Zoom. So nampak tak, kita nak ilmu pun kita kena paksa diri kita untuk berhadapan juga dengan lautan manusia di custom untuk dapatkan ilmu. Sekarang ni ilmu di Forever ketika ni kita boleh dapat melalui online saja di Zoom tanpa perlu keluar rumah. Tapi waktu Kak Su dulu, Kak Su nak ilmu, Kak Su kena keluar rumah, kena ke seberang tambak juga. Seberang tambak, lepas tu dapatkan ilmu tersebut, sehinggalah bila kita nak ada online tu kita buat via WhatsApp video call, tetapi maksimum hanya 4 participant saja kan. Tetapi Allah tu maha kaya dan maha mengasihi lah, sehingga satu hari tu downline Kak Su, salah seorang manager Kak Su, dia terjumpa Zoom. Bila terjumpa Zoom ni, dia beritahu Kak Su, dia kata, Su, you inform Rawani, kita boleh buat this meeting ataupun this online coaching meeting via Zoom. Dan kita boleh invite more prospect lagi, more participants lah, dia kata. So Kak Su pun inform CBM Rawani, dan CBM Rawani pun inform CBM Hamizah. Kalau dah sampai kepada CBM Hamizah pakai online trainer kan. So kalau dah sampai ke pengetahuan dia, of course dia akan do more magic lah. So sampai sekarang Alhamdulillah kita boleh do a lot of things via Zoom. Kita boleh GEP kan, kita boleh buat coaching dan sebagainya. So Alhamdulillah Allah mudahkan. So during the pandemic tu, lockdown tu memang kita tak boleh ke mana-mana, tapi everything Business Forever kita tetap boleh teruskan via online. So Kak Su sangat-sangat bersyukur lah. And then yang last kali Kak Su pun bersyukur sangat-sangat bila pandemik dah over. Dan hari Sabtu lepas memang Kak Su dapat berjumpa semula dengan My Upline, CBM Rawani yang ke Singapore. Yalah memang dah 2 tahun lah last memang jumpa di Kuantan. So memang kedatangan beliau ni memang of course Kak Su sambut lah My Upline, yang dah banyak membantu memperkenalkan Kak Su pada Forever dan membantu daripada awal sampai sekarang lah. Dan tak sangka juga Kak Su juga diberikan special reward. Just nak untuk berkongsi di sini. Maklum dulu buat bisnes lama memang tak ada reward, hanya pernah dapat cash RM300 sahaja. So hari ini Kak Su just nak share. Dapat reward, ni dia, nampak tak ni, daripada Habib Jewels. Masya Allah. Memang tak sangka lah, sebab kita memang daripada dulu Kak Su buat bisnes lama pun memang hanya kita nak make money kan, paksa diri untuk lalui macam-macam sebab kita really need the money untuk big why kita. So memang tak berapa tak expect sangat untuk dapat more reward daripada leader kita dan daripada company kita sangatlah. Tapi di Forever ni Alhamdulillah Kak Su dah dapat macam-macam dah insentif, F2D, CBM 2 kali, Eagle Manager Retreat 2 kali, dan Forever dah kasih macam-macam. Even kita dapat 5cc reward, LU Ambassador reward semua dah dapat. Dan upline juga kata orang dia, mereka appreciate kita punya effort dan mereka juga turut beri kita reward macam Kak Su dah dapat ni. Ni dia Kak Su dah pakai dah. Tak expect, dia memang mengetahui taste Kak Su. Kak Su memang suka cincin yang berbatu-bata. Dan size juga sangat perfect. So Alhamdulillah, syukurlah. Syukur sangat-sangat. So Kak Su just nak mudah-mudahan sharing Kak Su ni beri manfaat pada you all yang dah berada di platform Business Forever ni. Memang you all tak perlu pandang bisnes lain dah. Sesungguhnya inilah platform bisnes yang terbaik, yang tercantik sangat di dunia, yang kita dah ditakdirkan berada dalam sini. Kita just fokus saja. You perlu fokus, and kata orang tu bila kita really fokus, insyaAllah pasti ada results lah. Jangan ajar diri kita untuk berbisnes ikut mood. Sebab
Dan apa jua kita kena always paksakan diri kita. Bila kita nak sesuatu, kita nak kejayaan, of course you kena paksakan diri you lah. Okay, kita tak boleh macam nak ikut mood kita tapi kita nak harapkan kejayaan-kejayaan yang besar, so it's impossible. So you nak sesuatu, you kena paksakan diri you untuk lebih berusaha, okay, untuk demi untuk mencapai segala impian you di forever ni lah. Okay, so Kak Su doakan semua orang di sini akan terus lebih berjaya, dapat buat 5cc untuk bulan ini dan terus berjaya capai Eagle Manager Retreat ke Pattaya dan juga dapat capai CBM untuk ke Forever Global Rally di Bali, dan kita akan pergi bersama-sama beramai-ramai insya-Allah. Amin. Itu sahaja perkongsian dari Kak Su. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Terima kasih banyak CBM Kak Su. Okey, so daripada dulunya stokis kepada 19 buang bakar kapal hari pertama Kak Miza. Boleh nampak ke slide ni? Masa Kak Miza Kak Miza buat GP untuk Kak Su. Harap bersabar, Kak Miza buat magic sekejap. Okey. Alhamdulillah dapat masuk balik semula. Okey. So terima kasih banyak kepada CBM Kak Su. Okey. Dah lama ni tak buat hiburan. Okey, just imagine seorang wanita suri rumah berhenti kerja, buat bisnes, jadi stokis 19 company Malaysia. First time Kak Miza GP dengan muka yang tak ada perasaan. Kak Miza pun masa macam ni close ke tak close ni. Kan? Tapi Kak Miza belasah je lah sampai habis. Tiba-tiba malam ke pagi esoknya tu CBM Wani cakap Kak Su decide nak bakar kapal semua, nak buat forever. Kak Miza alamak. Macam terperanjat tau. Jadi kita jangan letak apa judgement yang tak baik bila kita GP, bila kita share dengan orang. Okay? Jadi kita buat yang terbaik, explain yang terbaik pasal forever ni dekat ramai orang, dekat semua orang supaya kita boleh selamatkan ramai orang insyaAllah. Okay? So just imagine daripada tak ada apa-apa rewards, kan? Inilah total sale Kak Su tahun 2021, 2 juta tau. Berbaloi tak? Dia bakar kapal 19 kapal. Berbaloi tak? Berbaloi tak? Bakar kapal 19 kapal. Okay, so kalau dekat sini ada founder produk kan, 2 juta ni sale founder produk sebenarnya tau. Nampak tak? Okay, dekat sini pun boleh kaya raya, banyak duit, banyak masa, banyak gembira insyaAllah. Ini check CBM Kak Su yang pertama. Okay, so kita ambil lagi 2 sharing boleh tak? Kita bagi dekat CBM Azli ni, Sulaiman. Panaskan lagi kita punya pentas tepati hari ni. Amin. Alhamdulillah. Kan makbul tu doa tu. Assalamualaikum pagi semua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Terima kasih CBM Hamiza sebab ramai hari ni kan yang raise hand. Alhamdulillah rezeki Kak ni untuk bercakap. Okey, saya Azlini Sulaiman daripada Kuantan dan upline saya adalah Hamizah Hamdan daripada Bukit Wahab. Alhamdulillah saya daripada AUC. Okey, kesyukuran Kak Ni pada pagi ni ialah yang pertama, Kak Ni rasa sangat-sangat bersyukur sebab pagi ni bangun dengan Allah bagi lagi kesihatan. Alhamdulillah sihat walafiat. Boleh uruskan diri sendiri, tak ada satu part pun dalam badan Kak Ni yang short. Kan kalau satu je kita punya salur darah ke apa ke block, of course kita tak boleh nak bangun, kita tak boleh nak uruskan diri sendiri kan. Itu yang ada orang kena stroke lah apalah kan. So alhamdulillah syukur boleh bangun dengan sihat walafiat, uruskan diri, uruskan keluarga, pergi hantar anak-anak kat sekolah. Kan alhamdulillah rutin seperti biasa tu berjalan dengan sempurna dengan izin Allah. Dan yang keduanya Kak Ni nak bersyukur pada pagi ini
baru masuk bulan ketiga di Forever Living. Alhamdulillah, setiap yang Kak Ni doa minta Allah hantarkan rakan niaga yang mudah diurus. Alhamdulillah Allah hantarkan semua setakat ini rakan-rakan niaga yang sangat-sangat mudah diurus. Rakan-rakan niaga yang sangat menyejukkan mata hati. Kan cakap A dengar, cakap B dengar, cakap C pergi buat yang lebih baik. Alhamdulillah. Dan sebenarnya Kak Ni sangat bersyukur Allah jodohkan untuk bersama-sama dengan you all semua pada pagi ini kan di Forever Living, dan asbab itu adalah jodoh Kak Ni dengan AUC, dengan mentor Kak Ni Hamizah Hamdan. Kami dah kenal 7 tahun lepas dan Kak Ni sangat bersyukur sebab rasa terinspirasi dengan sharing daripada CBM Melayu pertama di Singapura, CBM Suryanti. Perjalanan bisnesnya yang sangat tough lah kan, 19 tokis, Masya Allah, tabarakallah. Dan Kak Ni share sikit, 7 tahun lepas Kak Ni kenal Hamizah Hamdan. Kak Ni sangat bersyukur sebab dulu Kak Ni dah buat bisnes sebenarnya di platform MLM hampir 15 tahun. Dan Kak Ni adalah offline. Kak Ni buat secara offline dan Alhamdulillah yang Kak Ni syukur sangat-sangat sebab jodoh Kak Ni dengan Hamizah Hamdan. Kak Hamizah sebabnya beliau adalah pakar online marketing. Jadi totally hidup Kak Ni berubah. Kan Kak Ni driving daripada Kuantan ke KL sebab dulu zaman offline kan. Kuantan KL 250 kilometer seminggu 3 kali. Kan hampir berselang hari Kak Ni pergi KL, dalam pukul 5, pukul 6 petang sampai KL, ada kelas bisnes bersama dengan grup dekat stokis dekat area KL. Kemudian pukul 1 pagi, pukul 2 pagi driving balik ke Kuantan sebab bisnes partner Kak Ni semuanya bekerja, Kak Ni je yang full time business. Kan diorang ni memang tough gila lah masa tu kan, dengan kadang-kadang dengan baju yang sama masuk pergi kerja semula pukul 9 pagi. Kan waktu pukul 10 pagi break tu baru diorang balik mandi dan salin baju. Alhamdulillah. So Kak Ni sangat bersyukur jumpa satu platform yang jauh lebih baik dari segi marketing plan, dari segi produk, dari segi circle, kan. Dan Kak Ni boleh buat bisnes ni daripada rumah sahaja. Tak perlu lagi nak driving 250 km, nak outstation. Dulu kan dekat kereta Kak Ni tu memang baju sentiasa ada yang bergantungan. Sebab apa? Sebab Kak Ni memang outstation. Suami Kak Ni seorang tentera, seorang pegawai tentera. Kalau ada aktiviti bakat, suami yang kena jawab dengan orang atas, isteri saya operasi. Isteri saya operasi. Bukan suami operasi, tapi isteri yang operasi dekat luar kan. So rasa sangat-sangat bersyukur. Sekarang ni sebenarnya COVID-19 adalah rezeki lah sebenarnya. Hikmah untuk ramai orang sebenarnya. Kak Ni yang dulu langsung tak pandang bisnes yang Kak Miza buat kan. Sebab rasa macam boleh jadi ke bisnes secara online. Sebab kita dah berbelas tahun di platform MLM dan kita buat secara offline. Rupanya kan apa yang Miza buat tu adalah lebih tepat, lebih senang, lebih cepat dan lebih membahagiakan. Dan sharing Kak Ni yang ketiga, kesyukuran yang ketiga, Kak Ni bersyukur kerana berada di satu circle yang sangat positif, di BO International, di AUC, kan macam Ustaz Sufian je bagi tahu tadi kan. Di sini bermulanya untuk setiap kebaikan yang kita nak buat. So kalau kita berfikir secara positif, insya-Allah kita jadi orang baik-baik, Allah akan hantar pada kita orang yang baik-baik untuk bersama dengan kita. Walaupun mungkin jodoh kita kan akan ada kes di platform MLM ni, upline dah tak bersama dengan kita, kan mentor kita yang bawa kita dalam bisnes tak bersama dengan kita. Tapi sebab kita jadi orang baik, Allah tetap akan hantar orang baik-baik bersama-sama dengan kita. Mungkin upline kita lebih baik daripada orang yang jadi asbab untuk kita berjodoh di platform Forever Living. Alhamdulillah. Dan Kak Ni nak share sikit, kan kita nak kena jaga sangka baik kita, husnuzan kita, minda kita, fikiran kita. Kan kenapa CBM Kak Suryati, CBM Rawani, kan orang-orang yang dah berjaya di Forever Living ni, dia berjaya dan kita tengok
dia macam hebat sangat, tough sangat, datang apa pun tak tumbang. Sebab apa? Sebab mereka menjaga mereka punya minda. So kita nak jaga kita punya minda, kita punya fikiran, sebab minda kita, fikiran kita adalah ibarat tanah. Ibarat tanah. Kalau tanah, kita bercucuk tanam dekat tanah yang subur, tanah yang ada banyak baja, tanah yang kaya dengan nutrien kan. Of course, tanam apa pun akan tumbuh dengan subur. Tanam apa pun pokok tu tumbuh dan akhirnya berbuah lebat, manis, ranum dan sangat lazat untuk kita makan dan nikmati. Tapi kalau tanah tu tandus, tanah tu tak ada baja, tanah tu kering, kontang kan. Tak boleh nak tanam apa pun. Tanam pun confirm akan mati. So minda kita, fikiran kita ibarat tanah. So jagalah fikiran kita, minda kita sebab dia akan attract. Kan tanam apa pun confirm subur. Itu yang CDM Rawani bagi tahu tadi. Kan dia tak tahu nak buat bisnes macam mana. Tapi dia cuma fikir je dia nak network bis kat Singapura. Itu yang Allah hantar CBM Suryati kepada beliau. So Kak Ni pagi ni nak sama-sama share dengan kita semua. Kita sama-sama jaga kita punya minda, sentiasa husnuzon dengan apa yang Allah hantar pada kita. Of course itu yang terbaik. Dan last kan Kak Ni nak share tentang kisah Nabi Musa. Sebab Kak Ni cikgu sejarah dan juga cikgu bahasa Melayu. Jadi Kak Ni suka share kisah. Kan. Dan memang Allah aturkan Kak Ni berada dalam kelas Ustazah Nur Hafizah Musa dekat Mihrab Al-Quran. So banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang kami kaji melalui tadabbur. So pagi ni Kak Ni nak share tentang kisah Nabi Musa dengan seorang perempuan yang dah lama kahwin tapi tidak dianugerahkan zuriat. Kan perempuan ni dia pergi jumpa Nabi Musa sebab yalah Nabi Musa kan Nabi. So dia minta dengan Nabi Musa, wahai Musa, tolonglah doakan aku. Wahai Musa, engkau kan Nabi, tolong doakan aku. Aku ni dah lama kahwin tapi aku tak ada anak. Aku nak sangat anak. So apa Nabi Musa buat? Nabi Musa doakan perempuan ini. Okey, siapa nak baca? Sazwan. Nabi Musa kata, minta doa dengan Allah supaya perempuan ini dikurniakan anak. Kan esoknya kan perempuan ni datang lagi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tolong doakan lagi. Lusa datang lagi, Musa tolonglah doakan lagi. Nabi Musa tolong lagi doakan sampai kali ketiga. Dan kali ketiga ini kan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Sebab kita tahu Nabi Musa sangat special. Tidak ada perantaraan malaikat Jibril untuk berbicara dengan Nabi Musa. Kan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dia kata Allah berfirman, wahai Musa, dalam takdir perempuan ini dia tidak akan dianugerahkan dengan anak. Dia mandul. So tak dapat buat apalah. Kan so Nabi Musa sampaikan apa yang Allah firmankan kepada baginda, kepada perempuan tadi, dan akhirnya perempuan tadi berlalu. Kan selepas bertahun-tahun lama, satu hari Nabi Musa berjumpa dengan perempuan ini dekat pasar. Dan yang mengejutkan Nabi Musa, perempuan ini bawa seorang baby. Baby kecil lagi, dia kendung anak tu. Dan Nabi Musa tanya perempuan ini, kan, ni anak siapa? Perempuan tu cakap, wahai Musa, ini anak aku. Aku yang mengandungkan dan aku yang melahirkan. So Nabi Musa terkejut. Allah bagi tahu Nabi Musa dulu, kan, perempuan ini dalam takdirnya, dia takkan ada anak. Tetapi selepas bertahun-tahun, Nabi Musa jumpa dengan perempuan yang sama, ada anak. Dan dia lahirkan anak itu, kan anak angkat. So Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, macam mana boleh jadi macam ni? Dan Allah berfirman kepada baginda Nabi Musa, wahai Musa, aku ada satu sifat. Apabila hamba-Ku berdoa kepada aku malu untuk tidak kabulkan permintaan hamba-Ku yang meminta kepadaku dengan sungguh-sungguh dan tanpa putus asa. So moral of the story Kak Ni pada pagi ini, kita semua ada satu impian yang bukan sikit. Kita ada impian yang setinggi gunung. Setiap kita ada big why, ada matlamat, ada vision kita, ada mission kita. Kita nak mengembirakan diri kita dan lebih ramai orang di sekeliling kita. Dan kita nak bagi manfaat kepada ramai orang. Biiznillah.
Dan ingat kisah Nabi Musa dengan perempuan ini. Doa yang sungguh-sungguh, doa yang tak ada putus asa, doa yang husnuzan dengan Allah. Pasti Allah akan kabulkan. Jaga minda kita, jaga hati kita dan jangan putus berdoa. So setakat itu sahaja perkongsian Kak Ni pada pagi ini. Kak Ni doakan semua kita pada pagi ini. Ada berapa orang ni? 224 orang manusia ajaib dalam kita punya Zoom pagi ini. Semoga Allah muliakan, Allah bahagiakan semua sekali. Allah kurniakan rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Allah kurniakan rezeki seluas langit. Allah kurniakan rezeki seperti air zam-zam yang tidak pernah putus. Allah anugerahkan, hantarkan fighter-fighter kepada semua 225 orang bakal CBM jutawan dalam Zoom kita pada pagi ini. Fighter yang mudah diurus. Kan yang nak sama-sama bahagia, yang nak sama gembira, banyak masa, banyak duit, banyak bagi manfaat dan sama-sama nak mati dengan husnul khatimah dengan kita. Doakan Kak Ni supaya Kak Ni qualified CBM tahun ni dan dapat selesaikan dengan jayanya semua task yang Kak Miza bagi pada Kak Ni dengan pantas yang berjaya. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Kita doakan CBM Kak Ni cepat-cepat CBM supaya nanti dia boleh bagi talk dekat BO. Nak dengar tak? Talk panjang-panjang sikit Kak Ni. Masya Allah. Okay, so 7 tahun lamanya Kak Miza berdoa dengan sabar, dengan penuh keyakinan. Ni mesti CBM EUC. Ni akan jadi CBM dekat Forever, CBM dekat BOI. Macam tu. Okay, so Kak Miza suka tengok orang baik-baik kat luar sana dan Kak Miza doakan, Kak Miza bayang-bayangkan. Kan? Dan ceritanya punyalah confident kita orang ni. Kak Miza pernah beli nasi kerabu dekat Kak Ni, pergi kat Kuantan. Lepas tu kita orang makan dekat Kula Cake, Kak Miza, CBM Wani dengan CBM Lila. Makan sama-sama nasi kerabu yang Kak Azli ni buat. So kita orang doa sama-sama. Ya Allah, bagilah Kak Azli CBM Joy Forever. Nampak tak? Dengan confidentnya. Masya Allah. Okay. So dah terlebih masa dah. Alang-alang terlebih masa Kak Miza nak bagi lagi seorang. Okay, tadi ada seorang manusia ajaib yang Kak Miza hormati sangat-sangat. PM Kak Miza merayu-rayu minta bagi seorang manusia ajaib. Dia baru je join Forever. Dia baru je join VIP masa dekat KK punya road tour. Okay, Kak Miza nak menjemput dan mempersilakan dengan segala hormatnya CBM Zaid dan Syai. Last. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kami saya asal dari KL, tapi dah 5 tahun tersangkut dengan Awet Sabah dan dapat baby seorang baru nak masuk 3 bulan. Jadi syukur pada Allah SWT. Upline saya adalah Ustaz Izzuddin. Kami lebih mesra panggil nama keluarga Abang Long Din dengan Kak Ilah, Kak Long Ilah. Dan dalam akhir minggu lepas, abang saya, abang nombor 3, Ustaz Muaz dari Terengganu, dia call kami, video call, sungguh-sungguh. Tiba-tiba dia lama tak call ni, tiba-tiba call kan. Lepas tu dia call, dia cakap, aku nak ajak korang join road tour ni dekat KK. Nanti Abang Longdin turun sana, kau jumpalah dia. Lepas tu Abang Longdin pun dia Ustaz Izzuddin kita, dia sponsor kami. Dia sponsor kami road tour di KK dan kami laki bini bincang kena pergi ni. Kita kena pergi ambil peluang. Sebab sebelum ni saya join satu bisnes yang main pairing. Kan rasa dizalimi kat situ. Bila dengar Abang Long cerita, lepas tu pula Abang Long Din cerita pairing dengan pairing tu lah, yang sistem pairing tu. Jadi baru kita perasan yang kita ni ditipu. Baru perasan yang diri tertipu, tertipu. Jadi kita bila tengok GEP Forever ni sangat mantap dan sistem dia tidak menzalimi, malah terpaksa kaya. Jadi kita ambil peluang, kita cakap dengan isteri. Lepas tu kami teracun dengan kita punya seafood desmond kita. Seafood desmond kita cakap dapat reward kan. Siapa daftar hari ni dah lah diskaun.
masuk VIP biasa 1,800 jadi 1,400 je. Dapat diskaun pula, dapat buku pula kan, dapat planner lagi. Terus cair kan. Thank you Sifu. Terus cair, anak tengah nangis kat belakang stage. Saya bangun jap dari kerusi, dah angkat tangan, siapa nak daftar hari ni VIP, angkat tangan. Dan kita angkat tangan tengok isteri hilang, bawa lari anak belakang. Kelang kabut nak Kelang daftar. kabut nak daftar. Jumpa wife cakap, kita daftar lah sekarang VIP. Terus PM Abang Long pun dengan banyak orang tanya dia macam-macam. Time tu juga dia nak daftar. Time tu juga dia nak lari balik ke Dewan tempat tua tu. Masa tu juga dapat daftar kan. Nak jadikan cerita, lepas daftar tu reward tu dah habis kan. Apa yang special gift tu dari Sifu Desmond kita dah habis kan. Baru nak nangis ni, tiba-tiba wife Sifu Desmond datang. Minta maaf tak ingat nama. Dia cakap ada kan, ada, kita dapat keychain apa semua. Tak bawa pula nak tunjuk. Jadi kita sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Abang Londin datang dari Terengganu kan, bersama tim Ustaz Din, Ustazah ya, dengan Ustaz Zul, Ustazah Hawa, Ustaz Sufian dan tim datang malam Khamis malam Jumaat. Jumaat malam Sabtu. Jumaat malam Sabtu pukul 10 malam, dekat pukul 11 malam lebih lah, hampir sejam lebih, dapat penerangan dari Sifu Richard. Sifu Richard cerita pasal banyak perkara malam tu. Masa tu baru nak orang kata mancis baru kan. Datang tua, terbakar terus, hangus. Jadi terus daftar VIP. Alhamdulillah. Jadi kami target bulan ni untuk dapat 10 sisi sebelum akhir bulan ni. Doakan kami insya-Allah. Jadi ada nak tambah sikit kot. Saya Syai, asal daripada Kota Kinabalu, Sabah. Suami pun dah cerita banyak, jadi saya nak cerita sikit je lah. Nak kata yang sangat-sangat bersyukur jumpa platform bisnes yang sangat-sangat kukuh, stabil dan insya-Allah dengan ilmu yang kami akan usahakan untuk gali lebih banyak lagi daripada CBM, sifu-sifu, simu-simu yang ada dekat dalam tim ataupun dekat dalam network yang sangat-sangat dekat dalam ni lah maksud saya. Sebab kita pun dalam proses belajar lagi kan. Jadi dengan ilmu itu insya-Allah saya akan berusaha untuk forever. InsyaAllah. InsyaAllah. Semangat. Jadi kita ni sekarang ni umpama kertas kosong dan mengharap kepada guide sifu-sifu, simu-simu yang ada dekat dalam ni. Nak kata CBM banyak kat bawah tadi tu kan. CBM Zaid, CBM Syai, ya Allah rasa macam macam tu, rasa terbakar, sangat terbakar betul. InsyaAllah kami target nak jadi CBM dan minta doa semua supaya kami berjaya dalam forever and ever. Jadi amin. Kat doa tu banyak orang doa kat bawah tu. InsyaAllah apa yang kami harapkan adalah itulah kita dah ada platform yang sangat stabil, ilmu yang tak henti-henti untuk dikongsikan daripada upline dan juga insya-Allah di mana Allah tetapkan rezeki tu ada. Walaupun sekarang ni dah semacam terpaksa nak buat kan. Jadi rasailah keterpaksaan nak jadi kaya tu buat kata upline dekat sini. InsyaAllah amin, minta doa semua sebab kita tahu doa siapa kat sini yang termakbul. Mungkin doa kami ada hijab di atas sebab tertentu tak tahu kan. Tapi kat sini orang-orang berjaya dikelilingi dengan orang-orang yang berjaya juga, mesti something positive will happen and something big will happen. Then impossible thing, ada satu kata-kata tu saya nak share, impossible only means that you haven't found the solution yet. Yes, kata CBM, saya tak kenal lagi kat CBM yang kata tadi, tapi saya ingat dia punya word tadi. Dia kata kalau kita tak buat, kita tak dapat apa-apa kan. Tapi semua ada big why. Kita ada masalah kita sendiri, kita ada target kita sendiri, kita ada aim kita sendiri. Tapi kalau kita tak buat, kita tak dapat apa-apa. Tapi benda tu tak mustahil. Masalah tu
akan selesai kalau kita buat, dan itu tidak mustahil, insya-Allah. Doakan Zaid dan Syaz forever and ever. Amin ya rabbal alamin. Ada sikit lagi nak kongsi. Sebenarnya kami masuk ni lebih kurang serentak, dalam beza selang sehari dua. Abang sulung saya dari Sarawak mungkin akan join di Sarawak nanti road tour. Jadi abang ketiga saya yang Muaz tadi tu dengan kakak saya. Kami ni masuk semua VIP terus. Semua semangat, insya-Allah. Doakan kami. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Kak Okay, so Miza. kita doakan CBM Zai dengan CBM Syai betul-betul jadi CBM tahun ini. Tahun depan dan selama-lamanya setiap tahun, insya-Allah, mudah-mudahan usaha dia Allah permudahkan, mudah-mudahan selamat dunia akhirat, insya-Allah. Okay, so alhamdulillah kali pertama Kak Miza terlama dekat Teppanyaki. Selalunya 11.30 mesti habis. Sifu, sorry Sifu. Masya Allah. Okay, so hari ni kita dah belajar banyak sangat-sangat. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so kesimpulan yang Kak Miza boleh buat untuk Teppanyaki Isnin. Berapa belas hari bulan ni? 17 hari bulan? 18 hari bulan? Masya Allah. Okay. Jiwa kena sentiasa dalam keadaan yang baik. Okay. Memang ada orang yang belum baik. Kan? Bukannya tak baik. Dia belum baik. Okay. So semua orang, ini pegangan Kak Miza. Semua orang Allah lahirkan ke atas muka bumi Allah ni tanpa dosa, tanpa cacat celah, tanpa ada sedikit pun benda-benda yang negatif. Semuanya positif, semuanya baik-baik. Okay, so kita dilahirkan dalam keadaan yang baik. InsyaAllah kita akan sentiasa menuju ke arah kebaikan. Okay, so kalau nampak orang tak baik, kita doakan dia, ya Allah muliakan dia, bahagikan dia, tinggikan darjat dia kan. Kita doa banyak-banyak. Supaya apa? Supaya dia baik, kita pun baik. Okay, kalau dia tak baik ya kita, it's okay. Kita pun tak boleh nak ubah orang, hanya Allah yang boleh ubah dia kan. Jadi kita ubah diri kita, insya-Allah Allah akan ubah sekeliling kita. Okay, so minta maaf kepada yang tak berkesempatan, insya-Allah hari Rabu nanti kena paksa diri untuk masuk lebih awal dan angkat tangan lebih awal. Okay, kalau nak cakap banyak-banyak sangat, kena jadi PCM, kena jadi CBM supaya boleh jadi host Teppanyaki, insya-Allah. Okay, so Kak Miza doakan apa jua impian korang Allah capai, Allah bagi capai dengan mudah melalui Forever. Okay, so Business Forever adalah bisnes yang paling mudah atas muka bumi Allah ni. Kalau compare dengan bisnes-bisnes lain, kat sinilah tempat yang paling mudah untuk kita cepat-cepat jadi jutawan, cepat-cepat gembira, cepat-cepat bahagia, cepat-cepat rasa tenang. Macam tu, insya-Allah. Okay, so minta maaf. Salah-salah Kak Miza, yang baik datang daripada Allah, yang tak berapa nak baik tu datang daripada ketidakbetulan Kak Miza sendiri. Kak Miza doakan semua korang, semua CBM Eagle Manager setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya hidup kita penuh keajaiban. Okay, jom kita nyanyi. Kejap. Mana ni music? Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Thank you semua, thank you.